Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 2, Algoritma, Pseudocode dan Carta Alir. Di bawah topik mengenal algoritma, pseudocode dan carta alir. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan mengenal algoritma, pseudocode dan carta alir. Kamu akan berjaya sekiranya dapat membezakan algoritma, pseudocode dan carta alir dengan betul. Unit 2, Algoritma, Pseudocode dan Carta Alir. Tajuk 2.1 mengenal algoritma, pseudocode dan carta alir. Ini adalah daripada buku teks kamu, muka surat 17. Okey. Dalam unit 2, kita lihat apa yang ada dalam halaman tersebut. Nadia, Najmi, Naresh dan Nicole bersama-sama Cikgu Nathan dan Cikgu Nora baru tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Mereka hendak menyertai satu program di sebuah sekolah di Ampang, Kuala Lumpur. So, kamu tengok ni, ini adalah peta laluan LRT. Okey, jadi diorang daripada KLIA 2 hendak pergi ke Ampang. Jadi apakah stesen yang boleh mereka lalui? Mari kita bantu Nadia, Najmi, Naresh dan Nicole memilih laluan perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Okey, jadi maksudnya diorang nak bergerak daripada stesen KLIA 2 tadi ke stesen Ampang. Jadi inilah perjalanan mereka. Okey, mereka akan melalui Bandar Tasik Selatan, Chan Shaolin dan akhirnya ke Ampang. Jadi ia boleh dinyatakan dengan beli tiket ke stesen Bandar Tasik Selatan di stesen KLIA 2. Okey, ini adalah proses pertama yang mereka perlu lakukan. Beli tiket dulu untuk ke Bandar Tasik Selatan. Kemudian naik tren laluan KLIA Transit dan turun di stesen Bandar Tasik Selatan. Okey, beli tiket ke stesen Ampang. Okey, yang ketiga ni beli tiket bila dah sampai ke stesen Bandar Tasik Selatan tadi. Okey, dah beli tiket ke stesen Ampang, naik tren laluan Seri Petaling dan turun di stesen Chan Shaolin. Okey, naik tren laluan Seri Petaling, turun ke stesen Chan Shaolin. Kemudian naik tren laluan Ampang dan turun di stesen Ampang. Maksudnya di stesen Chan Shaolin ni ubah tren saja. Naik tren laluan Ampang dan turun di stesen Ampang. Jadi ini adalah langkah-langkah perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Okey? Jadi ini juga yang kita baca banyak-banyak ni tadi ni merupakan algoritma. Okey, algoritma. Kalau kita tengok daripada atas ke bawah ni, dia menunjukkan perjalanan sesuatu dari mula hingga akhir. Okey, jadi itulah dia algoritma. Jom kita tengok apakah maksud algoritma yang sebenar. Algoritma merupakan satu turutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan satu tugasan. Pernyataan dalam algoritma mestilah mudah difahami. Ayat yang digunakan untuk menulis algoritma mestilah ringkas dan mudah difahami. Kemudian, ia boleh dijelaskan melalui pseudocode atau carta alir. Sebab ketiga-tiga ni bersangkut paut. Algoritma, pseudocode atau carta alir. Okey? Ini adalah daripada muka surat 19. Algoritma berikut menunjukkan langkah-langkah perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Okey? Ini merupakan algoritma perjalanan, okey, dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang.
Kalau tadi kita baca tadi dalam bentuk ayat penerangan. Jadi sekarang ini telah disusun menjadi sebuah algoritma. Okey, kalau kamu tengok dia lebih mudah dan lebih ringkas ayat yang digunakan. Okey. Beli tiket ke stesen Bandar Tasik Selatan di stesen KLIA 2. Kemudian naik tren laluan KLIA Transit. Turun di stesen Bandar Tasik Selatan. Beli tiket ke stesen Ampang, naik tren laluan Seri Petaling, turun di stesen Chan Saulin, naik tren laluan Ampang dan turun di stesen Ampang. Okey, kalau kamu tengok ayat untuk setiap algoritma ni dimulakan dengan apa? Ya, dengan kata kerja. Okey, semua ayat algoritma dimulakan dengan kata kerja. Beli, naik, turun, beli, naik, turun, naik, turun. Okey? Dan semuanya mesti simple, mudah dan senang difahami. Okey, teacher harap kamu faham apa tu cara penulisan algoritma. Jom kita tengok apa pula pseudocode. Okey, pseudocode. Pseudocode merupakan satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer. Daripada algoritma tadi, kita akan berubah ke pseudocode. Dia lebih menyerupai kepada atur cara. Okey? Memerihalkan logik atur cara dengan menggunakan bahasa biasa. Okey, dia masih menggunakan bahasa biasa. Kemudian, sebagai panduan bagi menulis atur cara komputer yang sebenar. Jadi, pseudocode inilah yang akan kita gunakan untuk menulis atur cara yang sebenar nanti. Okey? Pernyataan-pernyataan dalam pseudocode sepadan dengan arahan-arahan dalam atur cara yang akan dihasilkan. Jadi biasanya ayat yang digunakan dalam pseudocode ni juga akan digunakan di dalam arahan-arahan dalam atur cara nanti. Okey? Hanya perlu ditulis sekiranya langkah-langkah dalam algoritma hendak diterjemahkan dalam atur cara komputer. Jadi maksudnya daripada algoritma, kita akan tukarkan kepada pseudocode. Kemudian pseudocode akan ditukarkan kepada atur cara komputer. Okey? Yang berikut menunjukkan pseudocode aktiviti melukis segi empat sama. Okey? Pseudocode melukis segi empat sama. Kalau kamu tengok kat sini, dimulakan dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Okey, ini adalah wajib. Untuk pseudocode, ini adalah wajib. Mula dan tamat. Kalau kamu ingat algoritma tadi, tak ada. Okey, tak ada perkataan mula dan tamat. Dia cuma pernyataan yang bermula dengan kata kerja yang ditulis dengan ringkas dan mudah. Okey? Jadi kalau pseudocode, dia mesti ada mula dan tamat. Kemudian, barulah diteruskan dengan ayat yang sama juga dimulakan dengan kata kerja. Contoh yang ini untuk melukis segi empat sama. Pilih warna merah. Lukis garis ke kanan sepanjang 100 unit. Pilih warna biru. Lukis garis ke bawah sepanjang 100 unit. Pilih warna ungu. Lukis garis ke kiri sepanjang 100 unit. Pilih warna hijau. Lukis garis ke atas sepanjang 100 unit. Okey, ini adalah cara penulisan pseudocode. Okey. Cuba program. Okey. Kalau kamu tengok sini, ia menggunakan aplikasi Basic 256. Kalau kamu ada komputer atau laptop, kamu boleh download aplikasi ini secara percuma. Okey, dan cuba untuk buat atur cara ni. Okey, dia kata digunakan untuk menulis atur cara komputer versi basic. Aplikasi ini boleh menghasilkan output berbentuk teks. Teks ni maksudnya perkataan, grafik ni gambar dan bunyi. Bunyi suara lah. Okey, jadi kalau kamu ada laptop atau komputer yang dah ada, yang kamu dah download aplikasi Basic 256 ni, kamu bolehlah type dan laksanakan kod atur cara di sebelah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, kamu boleh tengoklah apa outputnya. Ni, contohnya atur caranya macam ni. Okey. Ni sebenarnya sama yang macam tadi tu. Yang mula tamat sebelum ni. Okey, cuma dia dalam bahasa Inggeris. Atur cara mesti dalam bahasa Inggeris. Okey.
Dan ini adalah contoh, ini adalah logo untuk aplikasi tersebut. Basic 256 lah ni dia punya logo ni. Logo aplikasi tu. Dan ini adalah antara muka yang akan kamu temui bila kamu dah download, dah buka. Inilah dia. Inilah antara muka dia. Dia ada tempat untuk coding atau cara. Di sini text output ni adalah untuk keluarkan hasil. Kalau perkataan, dia keluarkan kat sini. Tapi kalau dia bentuk grafik, dia akan keluar dekat bawah ni. Jadi yang inilah hasilnya tadi. Yang kita cuba tadi tu, ikut atau cara yang dia beri. Jadilah segi 4 sama. Di mana sisinya mempunyai warna yang berbeza. Okey. Jom kita cuba satu lagi contoh. Ini teacher dah bawa kamu ke basic 256 tadi. Yang ini adalah atau cara untuk segi 4 sama tadi. Kita cuba buat yang baru pula. Kita tengok apa hasilnya untuk yang ni. Kita cuba ubah color sikit. Kita ubah ke warna hitam. Dan kita cuba ubah koordinat. Kita tengok apa hasilnya. Warna cyan. Okey. Harap-harap menjadi. Okey, kita tekan segitiga ni untuk tengok hasil. Okey. Tekan segitiga run. Inilah hasilnya. Kalau tadi segi 4 sama, yang ini segi 4 tepat. Dan warna pun dah berubah. Kalau tadi purple dah jadi black. Green dah jadi cyan. Okey. Nanti kalau ada dekat laptop atau komputer sendiri boleh cuba ya. Okey, jom kita kembali ke buku teks muka surat 20. Ini adalah luas minda. Okey, yang berikut adalah antara panduan untuk menulis pseudocode. Perkataan mula ditulis pada baris pertama. Perkataan tamat pula ditulis pada baris terakhir. Gunakan huruf besar dan kata kerja untuk perkataan pertama dalam baris pseudocode. Contohnya baca, tulis dan cetak. Kata kunci yang biasa digunakan ialah seperti mula, tamat, baca, tulis, cetak, papar, jika dan maka. Gunakan simbol pengendali hubungan seperti sama dengan, kurang daripada dan lebih daripada. Gunakan simbol pengendali aritmetik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, ini kamu boleh baca sendiri dalam buku teks. Okey, kemudian kita pergi ke carta alir. Carta alir merupakan gambar raja yang menggunakan simbol-simbol geometri yang untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Ia digunakan untuk menunjukkan logik dan turutan sesuatu atau cara komputer. Jadi ini adalah setelah kita buat algoritma, pseudocode, kemudian kita akan buat carta alir. Jadi algoritma perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang dan pseudocode aktiviti melukis segi 4 sama tadi boleh diterjemahkan dalam carta alir. Rajah berikut menunjukkan carta alir dua aktiviti tersebut. Jadi kalau kamu tengok sini, ini carta alir untuk perjalanan dari stesen KLIA 2 ke stesen Ampang. Dan carta alir melukis segi 4 sama. Okey. Ini adalah bentuk carta alir. Okey, teacher harap kamu faham. The next lesson nanti teacher akan bagi tahu apa maksud bentuk-bentuk yang ada dalam carta alir ini. Okey. Jadi sekiranya kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih kerana mengikuti kelas pada hari ini. Sehingga di lain hari kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.